2.1.2 mengesan dan membaiki ralat yang terdapat dalam sudukod dan catak alir dalam penyelesaian masalah. Standard pembelajaran. Murid boleh 2.1.2 mengesan dan membaiki ralat daripada sudukod dan catak alir dalam penyelesaian masalah. Sesuatu atau cara ditulis bagi menyelesaikan suatu masalah dengan jangkaan output yang tertentu. Kadangkala atau cara akan memberikan output yang tidak dijangka. Contohnya seperti berhenti secara tiba-tiba ataupun struktur kawalan ulangan berulang-ulang tanpa berhenti. Dia berterusan berulang-ulang berterusan. Dia tak berhenti. Sedangkan kita dah set benda tu untuk stop. Apabila perkara-perkara sebegini berlaku, maka atur cara dikatakan mempunyai ralat. Ralat ni kesilapan. Ralat ditakdirkan sebagai kesilapan atau kesalahan dalam proses pembangunan atur cara segmen kod. Ralat selalu dikenal-pasti dalam fasa pengujian. Terdapat 3 jenis ralat, iaitu ralat sinteks, ralat masa larian dan juga ralat logik. Imbas kembali. Anda boleh merujuk semula bab 3.1.3 dalam buku teks Asas Sains Komputer tingkatan 1 untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknik mengesan ralat dalam sudukod dan catak alir. Ralat sinteks. Apa dia ralat sinteks merujuk kepada kesilapan dalam penggunaan bahasa pengaturcaraan. Semasa pelaksanaan atur cara, kesilapan yang menyebabkan ralat sinteks akan dipaparkan dalam bentuk mesej ralat. Oleh itu, ralat ini seakan-akan kesilapan ejaan ataupun tata bahasa dalam bahasa manusia biasa. Dalam bahasa pengaturcaraan komputer, dia dipanggil ralat sinteks. Ralat masa larian merujuk kepada kesilapan yang akan menyebabkan atur cara terhenti secara tiba-tiba tanpa diduga semasa jalanan ujian, iaitu kita panggil dalam bahasa Inggeris sebagai test run. Ralat masa larian boleh juga disebabkan oleh perkakasan komputer seperti memori yang tidak mencukupi. Dalam bahasa komputer kita panggil RAM lah, yang tak cukup. Selain itu, virus komputer dan perisian hasad yang juga boleh menyebabkan ralat masa larian. Jadi penyebab-penyebab lain untuk berlakunya ralat masa larian ni boleh jadi juga virus komputer. Virus dan perisian hasad akan mengubah setting pada komputer dan ini akan menyebabkan ralat masa larian berlaku kerana virus tadi. Kita lihat akses web. Layari laman sesawang di bawah ini untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang jenis-jenis ralat. Kalau para pelajar ada telefon bimbit, boleh scan QR code ini, ataupun mana yang menggunakan buku teks PDF, boleh copy dan paste alamat laman web ni pada browser masing-masing. Ralat logik merujuk kepada kesilapan yang menyebabkan atau cara memberi output yang tidak dijangka, dan ini sering kali berlaku semasa pembangunan algoritma dilakukan. Jadi ralat logik ni kerap kalilah berlaku sewaktu kita nak membangunkan algoritma. Ini termasuk kesalahan urutan sesuatu tindakan atau syarat ditulis salah. Kecuaian, ini maksudnya kecuaian manusia lah. Kecuaian ialah faktor utama kepada ralat logik. Lazimnya ralat logik yang wujud dalam atur cara sukar untuk dikesan kerana tiada paparan mesej ralat. Jadi yang ini susah sikit untuk kita kesan kerana dia tak ada paparan bagi tahu yang kita buat itu ada berlaku kesilapan. Jadi kita kena detect balik dengan membaca semula coding
ataupun kod yang kita dah type. Pengesanan ralat logik dapat dilakukan dengan menggunakan dua teknik, iaitu teknik semakan meja. Dalam bahasa Inggeris kita panggil desk check. Maksudnya kita kena semak balik. Dia tak ada keluar ralat tiba-tiba muncul di situ bagi tahu ada ralat. Jadi kita kena buat semakan balik. Dan teknik langkah demi langkah, iaitu step through. Kita tengok semak balik satu demi satu langkah-langkah coding algoritma yang kita dah buat. Kedua-dua teknik ini ialah teknik manual. Semakan menggunakan manual. Kita tengok dengan mata, kita tulis dekat kertas dengan pensel atau pen. Teknik manual yang digunakan oleh pengatur cara untuk menyemak logik setiap langkah dalam sudu kod atau catak alir. Jadi kita semaklah secara manual setiap langkah tu. Satu set sampel data input akan digunakan dan output yang dijana akan disemak. Input kita check balik, lepas kita runningkan coding tu, dia punya output pun kita akan semak apa yang berlaku. Teknik manual ini dijalankan dengan menggunakan beberapa helai kertas dan pensel saja. So dia manual. Kita kena tengok dengan mata dan kita kena tulis mana yang kita dapat kesan kesilapan daripada segi ralat logik. Okay, kita lihat jenis ralat ada 3. Yang pertama ralat sinteks, yang kedua ralat masa larian dan yang ketiga ralat logik. Okey, untuk ralat sinteks kita lihat yang pertama kesilapan bahasa pengaturcaraan. Okay. Kesilapan daripada segi bahasa yang kita guna. Yang kedua akan ada paparan mesej ralat bagi tahu berlaku kesilapan ralat sinteks pada coding yang kita buat. Untuk ralat masa larian, yang pertama atur cara boleh terhenti secara tiba-tiba bila kita runkan proses coding kita. Dia tiba-tiba dia boleh stop. Yang kedua, disebabkan memori yang tidak cukup, memori komputer tidak cukup. Dan yang ketiga, disebabkan oleh jangkitan virus komputer atau perisian hasad. Yang ketiga, ralat logik. 1. Output yang tidak diingini. Maksudnya output yang keluar tu tak sama dengan apa yang telah kita tuliskan dalam sudut kod ataupun catak alir kita. Yang kedua, kesilapan semasa pembinaan algoritma. Ini kesilapan manusia lah. Sebab tu kita buat coding tu, mungkin coding tu silap, mungkin atau susunan flow dia tu berlaku kesilapan pada kita. Yang ketiga sebab utama ialah kecuaian manusia. Ini yang saya kata tadi, kesilapan pada kita dalam menyusun algoritma ataupun menyusun cara proses kerja coding yang kita buat. Dan yang keempat, tiada paparan mesej larat. Mesej ralat tak keluar apa-apa paparan. So kita kena semak balik secara manual menggunakan apa? Kertas dan pensel. Contoh 2.5. Pengesanan ralat dalam sudu kod dan catak alir dalam penyelesaian masalah. Murni dikehendaki menghasilkan satu atau cara yang menyenaraikan nombor secara menaik bermula daripada nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Urutan nombor menaik yang dihasilkan adalah langkah 5. Maksudnya setiap nombor yang dimasukkan tu mesti campur 5. Tetapi tidak melebihi angka 50. Berikut menunjukkan sudut kod dan catak alir yang dihasilkan oleh Murni. Kita lihat yang pertama, menulis sudut kod. 1. Mula. 2. Kita isytiharkan pembeli ubah, iaitu K sama dengan 0. 3. Paparkan mesej, masukkan nombor yang bermula. Yang keempat, setkan nilai K. Nilai K ni yang ke atas tadi ni, nombor yang dimasukkan. Okey. Yang kelima, while K ini kurang atau sama dengan 50. Paparkan K. K sama dengan K campur 5 sebab kita nak dia langkah 5 daripada nombor yang dimasukkan. 6. Tamat.
Melukis catak alir. Mula, isytihar pembeli ubah K sama dengan 0. Paparkan mesej, masukkan nombor yang bermula. Setkan nilai K sama dengan nombor yang dimasukkan oleh pengguna. K kurang sama dengan 50. Ya, paparkan K. K sama dengan K campur 5 dan ulang balik proses yang sama. Sehingga jawapan dia tidak, maka barulah tamat. Apabila Murni membuat semakan ke atas sudukut dan catak alir yang dihasilkan dengan memasukkan nombor 20 sebagai nombor bermula, dia mendapati hasil output tidak seperti yang diingini. Maksudnya ada ralat di sini. Okey, kita lihat contoh output yang diingini. Output yang Murni hendak. 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ini output yang Murni nak. Tapi output yang berlaku bila coding itu dijalankan 20, 25, 30, 35, 40, 45 tetapi ada 50. Sedangkan yang Murni nak sampai sehingga 45. Jadi bila keluar 50 ini maksudnya adalah ralat yang berlaku. Jadi apa yang dilakukan oleh Murni? Murni meneliti semula sudukut dan catak alir yang dilukis. Tujuan dia apa? Untuk mengesan dan membaiki ralat yang ada dengan teknik semakan meja, kertas dan juga pensel untuk cek balik coding yang telah dilakukan. Okey, kita lihat contoh 2.6. Penambahbaikan sudukut dan catak alir dalam contoh 2.5 tadi menggunakan teknik semakan meja. Okey. Dengan menggunakan kertas dan pensel. Dua saja alat dia. Mudah, simple. Kertas, pensel. Dan katakan nombor yang dimasukkan oleh pengguna ialah 20. Teknik semakan meja dilakukan. Berikut menunjukkan nilai-nilai K apabila melalui sudukut dalam contoh 2.5. Okey, kita lihat Output ini berlainan dengan hasil yang dikehendaki, iaitu senarai nombor berhenti pada nombor 45. So kita lihat di sini nombor 1 apabila dimasukkan ialah 20, K sama dengan 20. Paparkan K. Seterusnya K sama dengan 20 campur 5. Maksudnya paparkan K yang pertama ni, kita tengok paparkan K yang pertama ni ialah paparkan yang ini, yang 20 ni. Selepas paparkan 20 ni, baru dia running yang seterusnya iaitu 20 campur 5. 20 campur 5 ni, paparkan K ni adalah K yang 20 campur 5 ni. Okey? Kemudian dia seterusnya 25 campur 5, 30 campur 5, 35 campur 5, 40 campur 5, 45 campur 5 dan 50 campur 5. Berikut ialah output yang diperolehi daripada semakan sudukut dalam contoh 2.5 yang tadi. Kita tengok 20, 25, 30, 35, 40, 45 dia sampai 50. Okey. Jadi output ni berlainan dengan hasil yang dikehendaki oleh Murni tadi, iaitu senarai nombor dikehendaki berhenti pada nombor 40, 45. So kita dapat kesan lah kat mana. Jadi ralat logik ini disebabkan syarat bagi ulangan K kurang atau sama dengan 50 ni adalah tidak tepat. Syarat ulangan yang sepatutnya Murni tulis ialah K kurang atau sama dengan 45. Ini kat sini silap dia. Jadi dia dah campur sampai 50 dan 45 campur 5 ni dia dah sampai 50. Jadi bila dia buat bila dia betulkan balik K kurang K kurang
atau sama dengan 45. Jadi sudut yang dibaiki adalah seperti di bawah. Okey, kita tengok. Okey, begini pembetulan dia. 1, mula. 2, isytihar pembalik ubah, iaitu K sama dengan 0. 3, paparkan mesej, masukkan nombor yang bermula. Okey. 4, setkan nilai K sama dengan nombor yang dimasukkan. Okey. 5, while K kurang atau sama dengan 45. Maka kat sini yang kita kena betulkan, iaitu syarat ulangan dibaiki. Paparkan K sama dengan K campur 5, maka barulah yang ke-6 tamat. Maka selesailah kita punya coding dengan betul, kerana kita sudah semak balik kesilapan itu berlaku di sini. Ni K kurang atau sama dengan 50 tadi kan. Tu silap, kita kena betulkan kepada 45. Barulah kita dapat jawapan itu sehingga 45 sahaja. Semakan meja dilakukan sekali lagi pada sudut kod yang telah dibaiki. Berikut menunjukkan hasil semakan meja yang dilakukan. Kita lihat 1, apabila nombor dimasukkan ialah 20, K sama dengan 20. Paparkan K, maksudnya paparkan yang 20 tadi. Seterusnya K sama dengan berapa? 20 campur 5. Paparkan K yang ini adalah K yang kedua tadi. Paparkan K yang ini adalah K yang ini, K yang ini, iaitu total 20 campur 5. Maksudnya paparkan K yang ini adalah 25. Paparkan K yang tadi, yang kedua ini, di nombor 2 ni. Paparkan K yang ini, di nombor 3 ni. Di nombor 3 ni, paparkan K yang ini adalah K yang 20 campur 5. Maksudnya berapa? 25. Seterusnya K 25 campur 5. Maksudnya paparkan K ni adalah 30. 25 campur 5. Seterusnya K 30 campur 5. Paparkan K yang ini adalah 35. Seterusnya K 35 campur 5. Paparkan K ni adalah 40. 35 campur 5 tadi. Seterusnya K sama dengan 40 campur 5. Paparkan K ni adalah K 45 lah. K 45. Maksudnya 40 campur 5. Seterusnya K sama dengan 45 campur 5. Maka output dia ialah 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi output yang terakhir ini, yang menjadikan dia 50 ini tidak dipaparkan. Nampak ni? Ni 45 campur 5 ni kan tak papar. 50 tak papar. Sebab kita dah betul buat pembetulan tadi. K sama kurang atau sama dengan 45 sahaja. Jadi output dia betul lah 45. Setelah selesai membaiki ralat yang terdapat dalam sudut kod, murni membandingkannya dengan catak alir untuk membaiki ralat yang terdapat pada catak alir. Rajah 2.14 menunjukkan catak alir yang telah dibaiki di bawah. Jadi kita lihat Rajah 2.18. Catak alir bagi menyenaraikan nombor secara menaik sehingga 45 dengan perbezaan antara dua nombor ialah 5. Kita tengok mula, isytihar pembalik ubah K sama dengan 0. Paparkan mesej, masukkan nombor bermula. Setkan nilai K sama dengan nombor yang dimasukkan. Dekat sini yang paling penting lah. Dekat sini yang paling penting. Kita ubah warna sekejap. Okey, K kurang atau sama dengan 45. Jika ya, paparkan K sama dengan K campur 5. Kemudian proses ni akan berulang balik sehinggalah menepati syarat yang kita dah tetapkan tadi, iaitu K kurang atau sama dengan 45, baru tidak, dan juga proses ini tamat dan nombor yang akan berhenti tadi sehingga 45 sahaja.